Ya, sahih. Konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK yang dianjurkan oleh jabatan dan agensi pelbagai kementerian merupakan pendekatan penting dan sesuai ke arah peningkatan dan penyampaian perkhidmatan. Menurut Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas, usaha sedemikian seterusnya akan memberi impak positif kepada pembangunan ekonomi Sarawak. Beliau berucap merasmikan penutupan mini KIK Kementerian Pembangunan Infrastruktur dan Pelabuhan MIPD di Kuching malam tadi yang disertai 8 kumpulan. Tambahnya KIK boleh menjana idea inovatif dan kreatif baharu untuk manfaat kementerian termasuk penyampaian perkhidmatan yang berkesan, memenuhi sasaran petunjuk prestasi utama, menyelesaikan aduan orang ramai daripada maklum balas selain mempunyai inovasi baharu untuk menggantikan cara konvensional yang mampu mengurangkan kos dan masa. KIK tersebut dimenangi oleh pasukan Ta'arom dari bahagian Limbang, manakala pejabat JKA wilayah tengah di tempat kedua dan pasukan Lembaga Perubahan Kuching tempat ketiga. Forum Perniagaan Muslim Global 2022 yang bertujuan menggalakkan dialog dan wacana berkaitan ekonomi Islam global bakal berlangsung di Kuching pada 19 hingga 20 Oktober ini. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, forum yang akan menghimpunkan 1,300 peserta itu juga diadakan untuk menggalakkan kerjasama pelbagai pemain taruh antara kerajaan, komuniti perniagaan dan orang ramai. Forum bertemakan The Rise of the Global Islamic Economy, Recovering in the Post-Pandemic Era itu juga bakal mewujudkan kerjasama dan perkongsian yang lebih kukuh dalam kalangan masyarakat Islam serta komuniti umum untuk menumpukan semula peranan mereka dalam mengamalkan pembangunan mampan dan amalan hijau. Dijadual berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, forum akan dihadiri peserta dari 20 negara Islam seperti Asia dan Pertubuhan Kerjasama Islam OIC serta negara bukan Islam seperti Britain, Jepun dan Australia. Bercakap dalam sidang media di Kuching, Dato' Amar Awang Tengah yang juga pengerusi jawatan kuasa penganjur menambah sorotan utama forum tersebut ialah pelancaran Majlis Pemimpin Perniagaan Muslim Global yang bertujuan mempromosi dan memperkukuh ekonomi menerusi kerjasama pelbagai kerajaan untuk membuka peluang pelaburan dan menggalakkan ekonomi halal. Selain itu, akan turut berlangsung Majlis Penganugerahan untuk Kecemerlangan Perniagaan dan Pencapaian Seumur Hidup sebagai pengiktirafan terhadap sumbangan pemimpin perniagaan kepada kemakmuran masyarakat global. Sebanyak 442 projek berjumlah lebih 17.8 bilion ringgit telah dikenal pasti untuk dilaksana di kawasan pembangunan Agensi Pembangunan Delta Rajang RADA sehingga tahun 2030. Timbalan Menteri Pembangunan Bandar dan Sumber Asli Sarawak, Datuk Len Talif Saleh memberitahu, projek tersebut meliputi kawasan seluas 11,000 km persegi melibatkan 300,000 penduduk di bawah 11 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN. 11 kawasan DUN itu meliputi Kuala Rejang, Semop, Daro, Jamoreng, Repok, Meradong, Pakan, Meluan, Balingian, Dalat dan Telian. Jelasnya senarai pendek projek utama akan dibentangkan kepada Kabinet Negeri untuk kelulusan pada bulan hadapan. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita semasa majlis makan malam sebenar makmal sindikasi RADA di Kuching malam tadi. Tambahnya lagi, RADA akan meliputi 5 fokus strategik iaitu pembangunan infrastruktur, utiliti dan telekomunikasi digital, pertanian dan industri agro makanan, pembangunan ekonomi dan perkhidmatan sosial. Beliau berharap selepas ianya dibentangkan dan diluluskan, pelaksanaan projek akan dilaksanakan bermula awal tahun hadapan. Hai, saya Dr. Singh mahu mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan kepada seluruh Malaysia dan Sarawak. Selamat Hari Merdeka tahun 2022 yang akan dirayakan di Betong. Selamat Hari Kebangsaan diucapkan kepada semua rakyat di Malaysia, khasnya di Sarawak. Ini menandakan kesatuan kita sebagai satu negara. Kepada semua warga Sarawak serta warga Malaysia secara amnya, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan. Kita teguh bersama
kita yakin dan cekal untuk terus ke hadapan membina sebuah negara yang aman, damai dan penuh kesejahteraan. Semoga kita sentiasa akrab, semoga kita sentiasa jati diri kita kuat dan semoga negara kita terus maju dan semangat cintakan negara. Pada semua rakyat Sarawak, saya ingin mengucapkan selamat Hari Kebangsaan, keluarga Malaysia teguh bersama. Selamat Hari Kebangsaan kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya di negeri Sarawak secara amnya. Sama-samalah kita mengisi makna kemerdekaan ini dengan mempertahankan perpaduan yang ada pada rakyat Malaysia hari ini. Dan ucapan daripada saya, selamat Hari Kebangsaan kepada seluruh penduduk rakyat Malaysia. Anak muda masa ini hendaklah mengambil iktibar daripada apa yang berlaku dalam sejarah negara dalam mencapai kemerdekaan dan terus mempertahankan keamanan negara yang dikecapi. Veteran Tentera Laut dari Unit Terakhir Pasukan Khas Laut TLDM Pascal, veteran pegawai Warren 2 Pascal Mazlan Mat berkata, jasa dan pengorbanan para prajurit yang berkorban nyawa demi mempertahankan keamanan dan kedaulatan negara perlu dikenang dan dihargai oleh generasi kini. Ujar beliau, semangat perjuangan bekas pegawai dan anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang berkorban nyawa demi mempertahankan keamanan dan kedaulatan negara seharusnya menjadi contoh dalam memupuk semangat patriotik. Katanya sambutan Hari Kebangsaan yang disambut setiap tahun bukannya perkara yang mudah, malah ia memerlukan semangat yang tinggi bagi menjayakan sambutan tersebut. Misalkan berkhidmat dulu pun kami pernah ikut serta benda-benda riana. Sebenarnya bukan benda yang mudah. Bila misalnya Bandar Raya Kuala Lumpur nak kita nak mula untuk lintas lalu kita mula untuk berbarisan lah untuk hari kemerdekaan sambutan bukan mudah sebenarnya kan, banyak jalan-jalan kena tutup, kena jaga apa semua, jadi kerana mula kalau mula sehari memang full rehearsal lah. Beliau berkata demikian semasa rakaman temu bual bersama penyampai Bintulu FM dalam slot khas Hari Kebangsaan Bintulu FM yang akan disiarkan esok. Seramai 416 graduan Universiti Teknologi Swinburne Kampus Sarawak 2020-2021 menerima scroll masing-masing pada majlis graduasi kedua universiti tersebut di Kuching. Mereka merupakan graduan ijazah sarjana muda iaitu 207 graduan dalam bidang perniagaan, 139 dalam bidang kejuruteraan, 19 dalam reka bentuk, 11 dalam ICT, 24 dalam bidang sains komputer dan 6 dalam bidang bioteknologi. Bagi Diploma Pengurusan Perniagaan, 2 graduan menerima scroll mereka selain menyaksikan penyampaian anugerah pada 2 orang doktor graduan falsafah dalam bidang kejuruteraan dan 2 lagi dalam sains. Ini termasuk kepada mendiang Adrian Prakasa yang berkelulusan ijazah sarjana muda kejuruteraan, robotik dan mekatronik yang diwakili bapanya. Majlis penyampaian telah disempurnakan oleh Premier Sarawak merangkap Pro-Chancellor Swinburne Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari yang berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK. Seramai 416 graduan daripada pelbagai jurusan dari diploma hingga ijazah sarjana menerima scroll masing-masing pada majlis tersebut termasuk dari Indonesia, Sri Lanka, China, Mesir, Nigeria, Pakistan dan Zimbabwe. Sekian berita dari Sarawak. Serlahkan semangat patriotik anda, bersama-sama kibarkan jalur gemilang. Salam keluarga Malaysia. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan Sahi. Terima kasih Fazril.